Hadis 184. Daripada Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul jum'ah wadnu minal imam, fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannah wa in dakhalaha." Hadis ini memberikan satu pengajaran dan i'tibar kepada kita, supaya kita jadi satu manusia yang mengutamakan perkara-perkara yang melibatkan soal Allah Subhanahu wa taala. Kata dengan Samurah bin Jundub, baginda Nabi bersabda, "Hadirilah Jumaat dan mendekatlah kamu dengan imam." Mai duduk dekat dengan tu imam, mai depan, mai ambil tempat. Kalau nak pergi duduk dekat dengan imam, kena mai duduk, kena mai awal Tambahlah ni musim PKP, lagi nak kena mai awal. Kalau tidak, duduk jauh, duduk atas, duduk mana-mana tah. Kalau masjid lagi panjang, lagi jauh lagi tak daripada tu imam, kan? Mai duduk dekat. Kerana sesungguhnya seseorang yang menjauhkan diri daripada imam sehingga akan dilambatkan masuk ke dalam syurga, meskipun akhirnya dia memasukinya. Hang buat lambat semayang umpamanya, buat lambat-lambat, buat galik-galik. Kita sendiri buat lambat benda-benda yang melibatkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga Allah. Hadis memberi pengajaran kepada kita untuk kita mengutamakan agama Allah, untuk kita mengutamakan perkara-perkara yang melibatkan soal agama. Nak sedekah, jangan lambat-lambat, ada apa jalan dulu. Nak semayang, tak payah tunggu kerja lain. Tak payah tunggu kerja lain. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan. Pasal apa? Kita tak mau jadi manusia yang melambat-lambatkan. Nak lagi bagus, jangan sampai orang panggil, kita pi sebelum orang panggil. Saya teringat satu hari kata-kata yang dikatakan oleh satu manusia yang dia bukan ustaz, dia orang biasa, anak-anak murid saya juga, kawan-kawan lah, duk main kuliah-kuliah. Dia pergi masjid awal, tiap-tiap hari subuh dia akan pi, mesti sebelum daripada azan subuh. Saya tak boleh sebut lah siapa dia, tapi bagus dia menjadi sumber inspirasi saya. Kadang-kadang kita pun jadi khalid, tunggu azan dah baru nak mandi, pagi-pagi barulah kelang kabut, dekat-dekat duk lah khalid, duk layan tidur, kan, duk layan lah, sakit lah badan lah, apa lah, lengok lah, apa lagi, kepala lagi, perut lagi, hati lah, macam-macam sakit, duk layan, buat khalid-khalid sampai lalah kali terlepas jemaah, lalah kali terlepas. Yalah, kadang-kadang terlepas juga, tapi kita kena paksa diri kita. Jangan kita mau fadilat besar sebelum azan kita dah ada, sebelum panggil hang damai. Kata dengan hamba Allah ni, pi awal dia tak ada apa, kita kena pi awal. Pasal apa? Sebelum Tuhan panggil kita pi, barulah Tuhan sayang. Ush, wah kuih menusuk kalbu kena. Kita je ni dah buat alik-alik dulu kan, buat alik-alik, kena buah tu sekali sedar, aduh kenapa nampak pula dah kan. Pasal kita tahu kita jenis ni buat alik. Kerja Tuhan semua buat lambat. Tambah kadang-kadang semayang baik tunggu lewat-lewat, mereka nak habis waktu semayang baru nak semayang. Kita sendiri buat lambat. Sebab tu tadi khutbah saya sebut, kita sendiri create kita punya waktu untuk kerja dunia kita lebih banyak daripada akhirat. Kita dah tahu dah saat lagi nak masuk maghrib, kita persiapan daripada awal macam mana ni manage kita punya time. Kita nak tahu dah kita nak pergi subuh, pukul apa kita kena tidur, pukul apa kita kena bangun. Kita nak tahu dah saat lagi kita nak pergi zuhur, agak-agak pukul 12 dah mula duk fikir ni nak tidur sat ke, nak tidur macam mana ni, ke tak payah tidur ke, macam mana ke, kerja apa, ni aku nak kena pergi, tak boleh main masjid tahun ni, aku kena pergi masjid lain, tak mana aku nak singgah. Okey, ada rancang semua siap dah rancang. Tadi habis Jumaat, mai satu hamba Allah, dia kata, ustaz bagilah nasihat dekat kawan-kawan kita yang duk main kerja-kerja kilang ni. Kata kat mereka, dah tahu nak main masjid hari Jumaat, bawalah baju salin sikit, at least tukar baju kerja tu, t-shirt hak peluh-peluh tu,
serelum pun telok belanga satu ke apa ke, dia kata lah. Ni main dengan baju dengan tulisan macam-macam. Saya duduk semayang, saya duduk tengok, tak tengok pun nampak terang. Duk tertengok dengan tulisan baju syarikat depa. Duk teringat terus macam-macam benda. Kan dia kata ni dia abang Dia kata tu tulis kat baju, tulis pula tulisan Zulian tak ada orang lain fikir mah Dan nak duk fikir ni nak raya ni bini aku mesti minta beli mah Zulian dah. Dah lah dia terbayang Sebab tu nasihat saya, tuan-tuan kalau main ke masjid, tolong elakkan daripada pakai baju-baju yang ada sebarang tulisan, khususnya di belakang badan. Kalau ada sikit ni terpulang kan. Kalau ni khususnya di belakang badan. Pasal apa? Ganggu orang lain nak semayang. Kan? Ganggu orang lain nak semayang. Sebab tu kadang-kadang pakai kem plekat, jaga. Dekat belakang tu dia tulis mangga. Satgi duk fikir mangga macam-macam. Kena pula ada dulu Indonesia ada mangga 2. Kan lagi pening. Duk fikir macam-macam. Betul lah ni dia ubah dah. Hak belakang tu dia ubah main tepi. Atlas lah apalah main tepi. Kita ikat. Mana pihak tanda tu? Tu ada di tepi. Silap pun. Ada bukan silap. Mungkin depa buat satu pembaharuan, tanda tu pergi bawah tepi. Sebab tanda tu kalau duduk di belakang, orang dia terfikir macam-macam. Tulisan manusia tak boleh. Dia baca dia terfikir macam-macam. Sebab tu bila kita semayang di dinding di kawasan depan ni tak mau bagi ada tulisan. Bagi duduk atas-atas. Yang orang nak baca pun kena langut dulu tu. Bila orang semayang, sekongkongnya paras mata ke bawah, tak ada tulisan. Petang kemarin kita dah sebut dah. Elakkan lebih-lebih lagi tulisan-tulisan yang membawa kepada ataupun lakaran-lakaran yang boleh menyebabkan orang jadi hilang khusyuk ketika solat. Macam-macam orang terfikir. Dan lagi utama, jangan bagi ada sebarang bentuk binatang di baju kita. Yang tu Nabi larang. Binatang tak boleh. Duk pakai singa lah, kan, ada naga lah. Satu hari Nabi masuk dalam rumah Siti Aisyah. Balik rumah, Siti Aisyah ni sudah pergi ambil satu kain tirai yang ada gambar singa. Gambar singa seekor. Maksudnya mungkin dia pasulam ke macam mana ke, muka singa. Rasulullah masuklah rumah, Rasulullah kaya, bawa turun kain tu. Terkejut Siti Aisyah. Rumah Aisyah kecil ya tuan-tuan. Besar bilik ni, bilik imam macam ni, 2 bilik ya. Duk kaya tu boleh tengok ada apa. Dah ambil bawa turun. Lari keluar terus pada rumah. Aku takkan masuk dalam rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat rahmat. Ambil bawa turun. Kita di rumah kita, bukan takat ada gambar singa, siap kepala singa seekor dah. Kan ada setengah-setengah rumah dia bawa kepala rusa, hak tanduk-tanduk apa dia minat tu, bawa dengan singa, dengan beruang. Kalau bantai dekat tak apa. Bear betul apa? Beruang budak-budak main lah. Hak mainan tu, sat lagi dia duduk take cushion, sat lagi duduk bawah cushion, sat lagi anak ni tendang bintang mana ke, sat lagi tengok kepala duduk bawah atas, duduk kaki duduk atas. Yang tu dia buat bantai dekat, dia buat tidur. Tak apa tu. Jangan yang buat pameran. Jangan yang buat pameran, walaupun kecil, walaupun bukan bantai dekat, walaupun asal mainan, tapi bila dibuat pameran tak boleh. Binatang tak boleh buat pameran. Tapi kalau khaita ke apa ke pokok ke itu tak apa. Tapi kalau binatang, orang dan binatang tak boleh buat. Tak boleh kita letak buat pameran. Yang ni semua menyebabkan malaikat rahmat tak masuk ke dalam rumah kita. Berhati-hati. Hatta setengah ulama yang agak lebih syadid, dia tak bagi sebarang gambar, walaupun gambar pun dia tak boleh. Gambar kita kahwin ke, gambar apa, tak payah dia kata. Pasal apa? Dalam hadis dia kata, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa tasawir. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut adanya gambar-gambar, patung-patung dan juga anjing. Anjing kalau letak luar rumah tak apa, malaikat tak kalut, dia duduk luar rumah. Tuan-tuan nak bela anjing? Boleh? Bela anjing tapi luar rumah. Anjing untuk jaga kawasan ke apa ke, tak apa. Al-kalbul muallim ada sebut dalam kitab fiqh. Boleh? Kan? Daripada duk bela orang, bohong ya, mai duk tidur. Tak setengah-setengah tempat lah.
Baik belah anjing ni pakai. Saya duk kata siap tempat saya nanti di Yayasan Filani saya nak cari anjing. Apa yang boleh makan orang nama apa? Rottweiler. Kepala dia besar orang ni. Itu telan kepala sebiji gitu ya. Mau beli yang tu ya bu, bawa rantai sikit. Mai buat lebih kurang duk lepas yang tu ya. Tak semua. Kadang-kadang bukan apa, walaupun anjing kita tak boleh sentuh, tapi nak abang kata binatang lebih taat dekat tuan dia daripada manusia. Harap kau orang ulung sikit paling lebih kurang pelepas. Ulung lebih sekarang lagi pelepas. Anjing dia tahu hormat, dia tahu tuan dia bagi bila apa, tak nak makan lah. Janji tuan dia bagi makan kemai. Kan? Kadang-kadang bila main macam ni kita tengok binatang lebih ada amanah daripada manusia. Tuan-tuan, yang tu melibatkan anjing. Malaikat rahmat takkan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dalam rumah. Ulah ni dunia moden, passion. Beli anjing comel-comel, anak-anak anjing macam anak kucing, peluk-peluk, main gomoy-gomoy. Allah. Boleh cium-cium lah. Allah, pelik sungguh. Apalah punya bala Tuhan bagi. Tak ada rasa kah kata benda ni kotor kan, najis kah, mughallazah kah? Pasal apa Tuhan tak bagi? Kajian saintifik. Babi dan anjing ini apabila kita sentuh dia basah, dia ada sejenis cacing pita. Cacing pita ni dia akan keluar dan dia boleh meresap masuk duk main dalam badan kita. Masuk duk dalam badan. Oh, ini cacing pita ni punya bahaya untuk tubuh badan manusia. Sebab tu kita tak boleh makan babi. Pasal apa? Dalam daging babi ni ada satu jenis cacing pita yang dia tak akan mati, yang cukup bahaya, kacau habis semua perut-perut kita. Lah ni orang tak kisah tuan-tuan. Walaupun orang Islam saya tengok dia lebih sensitif dengan nak makan babi, tapi sedap tak sedap, kata dengan Datuk Nadim, Presiden PPIM, berlambak dah dalam makanan minuman kita, makanan yang ada babi kita tak sedap. Baik, babi, anjing. Satu, melibatkan Nabi kata anjing-anjing tak mau. Yang kedua, tasawir ni rupa. Jadi apa maksud taswir ni? Maksud dia, kalau yang tak ada khilaf ulama, patung tak boleh lah. Patung yang ada bentuk memang kepala, kaki apa semua, yang ni malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Okey. Yang kedua, yang ni tak ada khilaf. Yang ada khilaf gambar-gambar ni, setengah-setengah ulama tak boleh. Saya teringat Allah yarham salah seorang daripada guru-guru saya yang ketika saya berjumpa dengan dia, saya berjumpa dia di Madinatul Munawwarah, di bumi Madinah. Namanya Syekh Habibullah Qurban. Syekh Habibullah Qurban adalah anak murid antara khalifah kepada Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Saya berjumpa dengan dia, belajar dengan dia, berguru dengan dia, ambil ijazah dengan dia. Di Madinatul Munawwarah, sikap orang-orang ahlul hadis di India apabila dia pemain satu umur zaman 60 lebih 70, mereka akan tinggal negara mereka akan bawa anak bini mereka pergi duduk di Madinah dan mereka akan duduk di sana, mati di sana. Sebab mereka hafal hadis ribu-ribu, mereka cintakan Rasulullah, mereka nak mati di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, mereka ni semua orang India, memang beranak besar semua di India, utara India, tetapi mereka ni orang ahlul hadis. Maulana Muhammad Zakaria tu tengok muka-muka mamak tapi satu dunia Arab mai duduk menada kitab dengan dia. Dan masa dia nak wafat, dia wafat di Madinah, di bumi Madinah. Dia akhir umur dia hujung-hujung, dia hijrah pergi duduk di Madinah, mati di sana. Maka ketika Syekh Habibullah Qurban, saya sempat jumpa dengan dia. Ketika saya nak ambil gambar, ada pertama kali saya berjumpa dengan dia, saya kata, Syekh, ambil gambar sekenangan. Dia kata, tak boleh, simpan di hati dia. Allahu Akbar. Buah tu kena, tak wani minta Dia kata, tak apa, simpan di hati. Kalau pasport apa tu boleh, yang tu wajib, perlu. Tapi kalau tekan ambil gambar kenang-kenangan, insya-Allah akan ingat aku sampai kiamat. Tuan-tuan, betul ada tok guru yang saya tak ingat dah muka dia, tapi tok guru ni dia kata ingat sungguh sampai hari ni. Masya-Allah. Depa tak mau, depa warak, depa jaga gambar-gambar, rupa-rupa mau tersusur ambil. Kita lah ni dengan handphone fitnah. Duk tani selfie, ambil gambar selfie.
Beli TI 1, TI 3 level, 4 level ni apa kata tu macam ni apa. Oh jadi gila habis orang. Pelik sungguh lah ni orang. Dia nak makan cok kodok, dia buat mana? Dia buat cok kodok. Lah, wah jadi pelik ke tu? Yang pingangak. Yang buat lagu tu siapa? Allahu Akbar. Ni gila passion akhir zaman. Dunia nak kiamat, manusia ni salah satu daripada jenis-jenis gila. Dia tak tahu kan dia duk bubur dengan makan apa yang lagi teruk dia. Macam yang buat tuan-tuan, mana handphone lah. Tuan-tuan, ni ayam goreng sepoi mah tuan-tuan, makan yang ni insya-Allah mati duk balik. Oh, alang-alang bohong kan. Sedap gila ni. Lepas tu ambil bak ni. Oh, dia bunyi. Kita pusat-pusat duk tengok, terliak tam. Ang tunggu, ang dikena penyakit tak ada ubat, kata Nabi. Penyakit tak ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Penyakit makan bagi 2 biji mata tengok tak pelawak, yang tu penyakit tak ada ubat. Lepas tu pergi cari mana spesialis, mana Tok Bomo, mana Tok Bohmau, mana ustaz, mana pusat perubatan, hampir berubat. Memang takkan lega pasal Tuhan bagi bala ke hang penyakit tak ada ubat. Pasal apa Tuhan bagi bala penyakit tak ada ubat? Hang fikir diri hang je makan, hang tak tahu hang duk bagi teliuk ke orang. Orang semua nak beli tak boleh, nak makan tak boleh. Nak jual tak apa. Tuan-tuan saya ada jual ni karipap ni sedap. Sudah yang duk makan. Oh sedap. Oh kok buat muka lu tu siapa? Tak payahlah kan bagi orang teliuk ambil tu. Ini hadis Nabi SAW ajak kepada kita petang ni supaya kita beradab, menjadi manusia yang beradab di muka bumi ini. Jangan soal-soal agama jangan duk buat lambat. Jangan duk suruh saya duk tengok. Tak kira masjid mana pun, masjid kita ni pun sama. Kadang-kadang saya duk tunggu macam nak kata, ni Haji, mai depan ni, baik. Oh, saya rasa macam tu. Tapi saya tak boleh nak cakap macam tu. Kan, sekali lagi tak rasa pula. Dia dengar orang dah dekat nak kamat, bangunlah cepat-cepat, jalan main cepat-cepat. Tak satu passion pula nak duduk belakang-belakang, nak duduk semayang lambat-lambat. Habis kuliah nak duduk taman mana yang pasal semayang main paling depan. Dah buat kali saja dia ingat saya tak nampak. Tapi duk buat kali-kali nak main depan nak sama. Awak dah tak mau main depan lah. Orang panggil main semayang, main awal, main duduk depan. Bagus dah lah ni. Dulu kan lagi teruk duduk belakang-belakang. Duk kena hemput banyak kali lah ni, semua dah mula cerdik dah. Lah ni semua main, tapi ada lagi yang duk buat lambat. Sepatutnya kita jadi satu manusia bila benda-benda kebaikan kita berebut, kita utamakan Allah, maka Allah esok akan letak kita orang awal masuk syurga. Nabi kata apa? Nabi kata apabila kita duk buat galik-galik dengan hukum hakam agama Allah, buat lambat. Semua semayang buat lambat, apa pun lambat, semua lambat, melibatkan agama semua lambat, semua belakang-belakang, maka kita juga akan dilambatkan oleh Allah untuk masuk syurga. Dalam satu ayat Allah Ta'ala kata apa? Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa-siapa yang duk atas dunia ini dia buta, dia tak ambil tahu pasal agama. Man kana fi hadhihi a'ma, siapa-siapa ketika duk atas dunia dia buta agama, wa huwa fil akhirati a'ma, esok di akhirat dia akan buta sungguh mata dia. Ketika dia dibangunkan di padang mahsyar, dia akan buka mata dia, tak boleh buka. Awak aku tak nampak apa. Apa Tuhan kata? Wa kadzalikal yauma tunsa. Kalau dulu atas dunia hang lupakan kami, hari ini kami lupakan engkau. Kalau dulu atas dunia hang buta terhadap agama, hari ini kami bangkitkan hang dalam keadaan buta. Hari ini jumpa hadis, kalau dulu hang suka melambat-lambatkan hukum hakam agama Allah, hari ini kami bagi hang last masuk syurga.
Sedangkan orang dah masuk ratus tahun, 500 tahun, 1000 tahun dah masuk syurga, dah seronok pumpang-pumpang, hang baru duk merangkak macam kura-kura baru nak masuk. Last. Pasal apa? Sesuai dengan hang ambil hukum Tuhan, hang bagi last. Hari ni hang masuk syurga pun last. InsyaAllah tuan-tuan azam. Boh dalam hati pemikiran tuan-tuan. InsyaAllah lepas ni aku nak jadi orang awal. Mula bila? Mula maghrib hari ni. Sekejap lagi balik pergi simpan apa baju ke apa ke, nak serika baju, pergi mandi, pergi gosok gigi. Terus gosok gigi makruh. Pergi nak buat apa pergi fikir siap-siap macam mana ni. Sekejap lagi aku nak buka puasa ke, nak buka puasa rumah ke, masjid ke, atok siap-siap. Aku nak pergi 6.30 ke pukul 7 aku nak bergerak pada rumah. Atok aku nak semayang kat mana. Lepas tu nak pergi Isya tarawih, aku nak pergi awal sikit 8.30 sebelum azan aku dah ada di masjid. Bagus. Tuan-tuan, kita manage di hidup kita supaya kita mengutamakan Allah. Allah akan bagi kita masuk syurga awal. InsyaAllah. Saya doa tuan-tuan semua boleh masuk syurga awal. Bila tuan-tuan masuk awal, tuan-tuan tengok saya tak ada, tuan-tuan tarik tangan saya sama tuan-tuan. Ya, mana ustaz kita? Loh, ustaz dah belakang. Pergi dukung awal. Jangan duk masuk saya kan. Saya teringat jumpa ada satu ustaz. Ustaz ni dia sakit. Saya pergi jumpa ustaz ni, kawan-kawan ustaz-ustaz dia kata apa kat saya, dia kata ustaz, saya nak balik lah. Dia kata ustaz, saya nak minta satu muka bergelenangan air mata kawan sakit dah rasa macam uzuk lah. Dia kata tolong doa kat saya. Suara lembut dia, padahal kalau dia mengajar garang gila ni. Pasal dia sakit, dia tak larat lah. Dia kata apa, tolong saya doa kat ana, esok nanti di padang mahsyar entah kali-kali kalau entah tengok anak tak ada, entah tolong cari anak saya bawa masuk syurga. Hello, saya menangis tu, tak boleh dengar. Saya tak boleh bila dia cakap kata Allah. Tengok dia cakap macam mana. Sebelum anak masuk syurga, hang tolong saya kali-kali, hang tengok kalau aku tak ada, hang bawa dukung tarik aku saya masuk syurga. Dia duk kata tu, saya duk teringat kat saya, aku boleh masuk syurga ke? Yang dia nak suruh aku tarik dia, aku ni boleh masuk syurga ke? Aku tak tahu lagi. Dia ingat saya boleh masuk syurga, saya boleh pergi tarik tangan dia. Saya belum fikir, ya Allah, dia harap aku masuk syurga, tarik dia. Tapi sekarang ni aku pun tak tahu aku boleh masuk syurga ke tak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, doa banyak pada Allah. Sebab itu dalam Ramadan kita akan baca doa apa? Doa Nabi ajak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta redha Engkau atas dunia dan syurga. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami mintalah jauh pada kemurkaan-Mu atas dunia. Kami minta berlindung daripada api neraka. Dia suruh kita ulang-ulang doa ni banyak-banyak kali dalam Ramadan. Baca yang ni saja tak apa. Baca yang ni saja tak apa. Ulang. Baca banyak kali tak apa. Doa ma'thur, doa keluar pada mulut Nabi SAW. Tuan-tuan, baik, itu satu hadis. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri mohon ampun dan maaf. Jumpa lagi tuan-tuan